Okay, hai korang. Untuk video kali ni aku nak kongsi dengan korang pasal pengalaman seram. Salah satu pengalaman seram aku. Uh, Masa tu macam ni okay, untuk tambah aku nak dapatkan mood seram sebenarnya. Aku nak buat siang tadi video ni, tapi sebab nak dapat mood seram tu tak dapat. Dan aku penakut sebab tak ada orang kat rumah. Ni dah ada orang kat rumah, so aku nak buat lah video ni. Untuk dapatkan mood seram tu aku nak pakai bedak sejuk. Okay, tengok macam mana. Aku ada 6 orang adik-beradik, semua sekali lah. Okay, termasuk aku ada 6 orang adik-beradik. Aku anak kedua. Okay, masa benda ni terjadi, masa tu kita orang baru ada 3 orang. Maksudnya yang lagi 3 tu belum lahir lah. Okay, masa tu pula umur aku baru 9 tahun. Kak Long aku anak kedua. Kak Long aku tu umur dia 10 tahun. Lepas tu adik lelaki kita orang umur dia masa tu 6 tahun. Okay, lepas tu kita orang ni aku dengan Kak Long aku ni, setiap kali macam waktu cuti sekolah, tak kisahlah macam hujung minggu ke ataupun seminggu ke, kita orang akan balik kampung untuk teman wan kita orang tau. Teman macam kiranya teman wan aku, macam spend time dengan dia. Sebab mak aku nak tunggal, so kita orang dia cucu-cucu dia ada. Lepas tu nak jadikan cerita, masa tu cuti, aku rasa cuti dalam seminggu kot, cuti sekolah time tu. Kita nak balik kampung. Aku cakap dengan mak ayah aku nak balik kampung, teman wan kan. Lepas tu aku nak balik dengan long aku je cadangnya. Tapi adik aku yang 6 tahun ni pun nak ikut. Adik aku yang lelaki ni pun nak ikut tau. Dan sepupu aku pun nak ikut. Nama dia aku letak Laina kan, sebab aku tak nak bagi nama sebenar dia. Okay, lepas tu kampung mak aku ni pula, kampung dia nak kata ulu. Bolehlah dia kata ulu, sebab kan kat sekolah kampung tu, dalam satu kelas tu boleh kira tau. Dalam satu kelas tu, kalau budak-budak dia masuk sekolah rendah kan, ada satu sekolah juga kampung tu, satu sekolah rendah. Dalam kelas tu boleh kira tau. Satu kelas tu boleh ada dalam 4 orang ni, 4 ke 5 orang macam tu. Satu kelas tau, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kampung mak aku ni pula, dia aku nak cerita korang supaya korang boleh bayangkan keadaan dia. Dia macam tengah-tengah macam ni tau. Dia macam kat apa tu, kiri kanan dia ada getah, kebun orang dengan dusun. Kat tengah-tengah tu pula ada sawah. Sawah yang dia sepanjang kampung tu memang ada sawah. Kira sawah tu kawasan dia besar tau. Kiri kanan dia rumah orang, rumah orang pula jarak-jarak. Dan kebun getah. Lepas tu kan aku cakap tadi kan, yang umur kakak aku 10 tahun, aku 9 tahun, adik aku tu umur 6 tahun. Sepupu aku yang nak ikut ni perempuan, nama dia konon lah letak Ina. Umur dia dalam aku 9, dia nak 8 tahun. Lepas tu pagi tu selalu bertolak awal lah, kita selalu bertolak awal. Pukul 7 macam tu kot dah sampai kat kebun tu. Kita orang ikut jalan sawah. Sebab kalau kita orang ikut jalan yang berturap, kira jalan tar, kita orang kena buat U-turn jauh baru kita orang boleh sampai ke kebun wan aku tu. So selalu kita orang ikut jalan sawah. Kita orang ikut rentas jalan sawah tu. Lepas jalan sawah tu nak ke kebun wan aku tu pula, kena lalu kebun getah orang lagi. Lepas tu ada satu rumah kosong kat situ, rumah tinggal. Lepas tu ada dusun orang. Lepas tu ada satu tanah tebiar. Lepas tu bawa kebun wan aku. Lepas tu dah sampai kebun tu pula, yang kita orang ni kita orang lepas dah makan semua kan, wan aku bawa bekal je jemput masa tu. Kita orang pun duduk lah, yang aku, sepupu aku yang umur 8 tahun tu dengan adik aku duduk kat pondok tu. Pondok, memang ada pondok kau dalam kebun wan aku ni. Pondok tu dia buat daripada papan dengan buluh. Dia macam pondok kayu kan biasalah kan. Dia macam ada macam
tembok apa tu, dia punya tiang bawah tu, tempat simpan apa tu, tempat simpan toracun semua lawan aku kan, warna aku punya toracun disimpan kat bawah tu. Yang dinding apa tu, dinding pondok ni pula dia cuma ada kat belah kanan, kiri dan kanan je, depan dengan belakang tak ada dinding tau. So kita boleh jengah belah tepi, jengah macam tu. Lepas tu lepas dah habis sarapan semua tu kan, wan aku pun pergilah noreh. Yang Kak Long aku ni pergi ikut wan aku. Tak nak yang kebun wan aku ni pula, dia mendak macam ni tau, dia macam menurun bukit sikit tau, macam menurun, tanah tu menurun sikit. Kita orang kat atas sini. Yang wan aku tu pula masa benda tu jadi, dia kat bahagian sini, di bahagian bawah. Okay, masa dia orang kan, wan aku dah pergi noreh kan, wan aku pergi noreh semua, alung aku dah ikut, tinggal lagi tu 3 orang, aku, sepupu aku dengan adik aku ni. Lepas tu adik aku ni dia suka mengacau orang, dia macam budak kecil kan, dia suka menyakat, usik sana usik sini. Yang sepupu aku ni pula macam dia rimas dengan adik aku, dia kata ngah kau buat mata hantu ngah, adikku ni ni lah, adik kau usik aku lah, biar dia senyap buat mata hantu. Mata hantu tu maksudnya yang mata yang ni, yang kelipik atas tu, yang nampak bahagian atas kelopak mata kau ni, kau kelipik macam tu kan. Dulu aku selalu buat masa kecil, tapi sekarang aku nak buat sakit lah pula, macam kelipik atas macam tu kan. Dia tengah buat mata hantu biar adik kau ni senyap. Tu aku cakap tak nak lah, korang ni senyap lah, kau buat marah, sebab wan aku akan marah tau kalau kita bising-bising tau. Sebab kan aku cakap tadi, tempat tu kan jauh, lepas tu suram, walaupun masa tu dah dekat nak pukul 8 tapi still suram, sebab kawasan tu jauh, lepas tu kiri kanan pokok kan, dia macam suram. Lepas tu yang sepupu aku ni cakap lagi, Angah, kau buatlah mata hantu biar adik kau ni senyap. Lepas tu dia paksa aku tau. Lepas tu aku macam mula aku tak, macam malas lah kan. Lepas tu bila dah disuruh aku pun buatlah. Aku kelipikkan mata aku tu. Lepas tu adik aku senyap. Memang dia senyap, tapi sekejap je lah dia senyap kan, sebab dia budak kan. Dia tahu apa dia buat bising juga. Lepas tu aku pun macam, lepas tu aku pun macam, apa nak cakap, aku macam ikut je lah. Dia bising, sepupu aku suruh buat mata hantu lagi. Dia bising, sepupu aku suruh buat mata hantu lagi. Dah 3 ke 4 kali aku buat macam tu, hati aku tergerak tau. Kan aku cakap dengan korang, kat sebelah tanah wan aku tu, tanah terbiar. Bila tanah terbiar, dia tumbuh pokok-pokok, pokok kayu, hutan yang dah besar macam ni, macam 3 jari, banyak tau. So nampaklah macam hutan, semak tu nampak macam hutan. Lepas tu aku tergerak nak pandang kat situ. Aku nampak satu kepala lelaki yang macam, kalau kau nak cakap tu kepala lelaki yang macam orang, itu bukan orang, itu memang aku confirm bukan orang, sebab ketinggian dia tu dalam 10 ke 9 kaki tau. Aku nampak daripada parat leher ni ke atas ni, kira atas ni. Yang aku nampak time tu, kepala orang, dia jengah kat kepala, kat ketinggian 10 ke 9 kaki tu. Nampak muka dia gelap, warna hitam, betul-betul hitam. Lepas tu biji mata dia, lepas tu dia pakai serban warna hitam. Okay, dia tengah pandang aku. Aku macam, okay kan tadi aku cakap aku tergerak nak tengok kan. Aku macam, aku dah jengah macam tu. Aku macam, okay, aku macam, betul ke apa aku nampak ni? Betul ke aku nampak hantu in the real life ni? Aku macam, okay, aku nak confirmkan lagi. Aku macam jengah sekali lagi tau. Macam, okay, dia ada kat situ lagi. Dia macam still pandang aku. Dia pandang macam biasa. Dia tak ada reaksi pun macam dalam okay, dalam TV kan hantu tu macam pandang kita sengih, menyeramkan semua. Tak, dia semua pandang aku. Dia pandang macam macam tu je. Dia pandang aku macam tu je. Tapi muka dia tu pelik kan. Memang sebenarnya menakutkan aku lah, sebab dia muka dia tu bukan layaknya orang manusia biasa tau. Sebab dia hitam sangat. Lepas tu mata dia tu mata orang biasa, tapi macam bulat besar. Lepas tu pakai serban. Memang aku nampak bahagian kepala daripada bawah leher ni ke atas ni je.
Lepas tu aku dah takut. Aku dah nampak confirm dah memang benda tu sebab aku dah 3 ke 4 kali pandang memang dia ada kat situ lagi. Aku pun dah tersenyap lah, aku senyap. Lepas tu aku cakap, korang senyap. Aku cakap yang tu lah. Aku cakap dengan adik dengan sepupu aku ni, tapi dia orang masih lagi macam wah. Lepas tu adik aku menyakat dia, yang sepupu aku membalas. Lepas tu sepupu aku cakap, Angah buatlah mata hantu tu, Angah buatlah mata hantu tu. Aku cakap, benih dah lah tu, cukup lah tu. Ina, sorry tersebut nama dia pula. Ina, dah lah tu, tak payahlah. Cakap yang tu kan, tak payah, senyap, kawan aku marah. Aku cakap yang tu kan. Lepas tu budak-budak ni, dia still lagi macam buat bising tau. Aku pula macam, korang senyap lah, senyap. Aku dah pandang yang kali yang keberapa aku tengok tu memang benda tu ada lagi. Aku dah macam, korang tolonglah senyap. Tapi dia tak nak senyap. Budak-budak kan, dia still lagi wah pula. Adik aku lagi lah, dia menyakat. Lagi orang tak suka lagi sakat. Aku dia tak sakat lah sebab aku kan garang, Kak Ngah kan, aku garang tu dia tak sakat aku, dia sakat sepupu aku. Sepupu aku ni pula cakap, Ngah tengoklah adikku ni, buatlah mata hantu, biarlah dia takut. Dia cakap yang tu tau. Aku pun buatlah, kan kata dia aku dah buat. Lepas tu aku pun dah tak tahu apa nak buat, apa nak buat kasih diorang senyap. Aku tekuk aku punya telinga macam ni. Lepas tu aku baring mengereng tau. Aku takut, aku tak nak menghadap situ. Lepas tu dah aku mengereng tu, aku tinjau lagi. Benda tu still lagi pandang aku tau, tanpa reaksi. Muka dia tu tanpa reaksi, dia pandang aku macam tu je. Dia pandang aku, macam tu je. Tapi aku still takut, muka dia pelik kan. Lepas tu aku cakap, korang tolong senyap. Sepanjang tu aku senyap. So dia tak nak dengar. Yang pupu aku ni, aku dah macam tu pun, aku dah tutup telinga macam tu pun, dia masih lagi tak detect apa-apa kat aku tau. Dia digoncang aku punya badan ni. Cepatlah buat hantu, buat muka hantu, buat mata hantu. Lepas tu aku dah geram. Aku terjun berpondok tu. Aku tinggal, aku geram kan sebab dia orang tak nak senyap. Aku macam rasa dia orang annoying gila. Aku pula, kepala aku tengah serabut, tengah fikir, betul ke aku nampak hantu. Aku terjun daripada pondok tu, aku lari ke bawah, macam aku lari ke bawah bukit tu. Aku lari ke sini. Masa tu aku dah fikir macam ni tau, kalau aku lari, aku akan lalu depan dia. Aku akan lalu depan makhluk tu tau. Sebab yang memisahkan kita orang pun pagar je, pagar kawat biasa tu. Yang memisahkan kita orang kawat tu je. Aku dah fikir macam ni, kalau aku lari, tiba-tiba dia datang segegar aku. Aku rasa aku gerbah kat situ, memang tengah jalan kot. Lepas tu aku dah fikir banyak kali, aku boleh ke lari ni, boleh ke aku lari. Aku cakap yang tu kan, kalau aku lari, kalau tiba-tiba dia buat macam ni, macam mana aku nak buat apa kan. Lepas tu aku fikir macam ni, sebab dah budak-budak ni pun bising. Aku pun tak tahu nak buat apa. Aku kena minta, macam aku kena buat sesuatu tau. Sebab benda tu mesti pandang aku. Aku takut kalau apa-apa pula kan nanti kan, aku nak kena panggil wan aku. Lepas tu aku terjun pada pondok tu. Aku lari ke bawah. Aku cakap, lantaklah korang, tinggallah hantu. Aku cakap yang tu tau. Aku lari ke bawah tu. Okay, kalau korang tahu, kalau korang tahu, kebun wan aku ni memang bersih, tak ada semak-semak ke apa. Tapi kebun getah, dia akan ada macam akar-akar yang berduri-duri tu tau. Itulah salah tu sebab apa buat aku tak ikut wan aku ke bawah sekali. Sebab banyak pokok-pokok duri tu. Aku kalau jalan, aku macam kalau aku masuk dalam getah, aku akan jalan penuh hati-hati supaya aku tak kena duri-duri tu tau. Tapi masa aku lari tu, aku dah tak fikir apa. Aku tu lari ke bawah, sampai ke bawah, laju weh. Dah sampai bawah, aku cakap, Wan, hantu. Aku sampai bawah tu, Wan aku cakap sini, apa benda tu? Kenapa? Bukan Noel, Wan aku cakap kan, Negeri Sembilan. Lepas tu, bukan Noel tu. Aku cakap, Wan, Angah nampak hantu. Aku cakap tu. Ya lu, aku asal. Kenapa? Dia cakap tu kan. Macam hantu. Lepas tu wan aku masa tu, dia cakap sini tau. Dia macam buat tak percaya. Dia kata macam ni, hantu tu lah. Ni dah cakap, jangan ikut. Nak ikut, lepas tu ikut, bising-bising macam ni. Kan Wan dah cakap banyak kali dah, jangan bising kan. Kejap korang, aku punya ni terlebih pula kot. Korang sambung balik. Lepas tu aku dah sampai bawah. Aku cakap, Wan, hantu kan. Wan aku cakap, mana ada hantu. Wan aku cakap yang tu tau. Tolong kat lagi. Kan Wan dah cakap jangan bising-bising. Wan aku cakap yang tu tau. Aku dah tak kisah Wan aku marah aku ke tak. Yang aku fikir sekarang ni, aku nak keluar daripada tempat tu. Aku nak keluar daripada tempat tu secepat mungkin. Lepas tu yang sepupu aku tadi tu kan, kan dia dah dia bising-bising kan. Aku dah terjun tu, dia pun terjun sekali tau. Sebab dia macam dia tak nampak benda tu. Cumanya dia, sebab aku takut, dia pun lari lah takut. Lepas tu sampai tengah jalan, dia patah balik ambil adik aku.
Dia dukung adik aku tu, dia bawa lari sekali. Lari sekali ke kita orang kan. Lepas tu wan aku dah bebel tau. Aku ingatkan mula wan aku macam ingatkan aku nak berbohong, aku nak tu tau. Sekali wan aku masa tu ada dalam 3 baris lagi. Dia tak noreh lagi pokok tu. Lepas tu dia bebel aku, marah-marah aku tu kan. Hantu orang dah kata jangan bising dia bebel. Lepas tu dalam 2-3 batang pokok dia dah ditoreh tu. Lepas tu dia kata ni, dah jom balik. Kali korang jangan ikut lah. Wan aku cakap yang tu tau. Aku macam aku tak kisahlah, lantak lah wan aku nak marah ke apa. Aku nak keluar dari situ kan. Lepas tu masa aku lalu balik, sepanjang aku balik tu wan aku sebebel je lah. Aku faham lah, mungkin wan aku masa tu kan gitu orang 4 orang budak kecil kan masa tu dalam semua dalam 6 ke 10 tahun je. Aku faham lah macam wan aku dia buat berani tau. Tapi dia wan itu konon dia tengah marah-marah kita orang lah. Dia marah-marah kita orang macam. Tapi aku tahu wan aku takut. Sebab kalau wan aku tak takut, dia akan habiskan satu lagi 3 baris yang dia tak sudahkan tu. Lepas tu dia kata, wan aku bebel lah. Sepanjang jalan tu wan aku bebel lah. Aku cakap lain kali jangan ikut. Itulah inilah dia bebel lah. Tu sampai kadang-kadang yang dia bebel tu tak kena pun. Tak ada mengena pun. Sebab dia dah terlalu takut kot. Dia pun takut juga. Lepas tu keesokan harinya tu wan aku pergi motong tau. Dia pergi noreh juga. Tapi dia pergi noreh dia tak teman. Lepas tu Along dengan sepupu aku ni demam. Macam tak sihat lah badan dia orang kan. Macam demam. Lepas tu aku cakap dengan Along aku, Long, aku yang nampak engkau pula yang demam. Cakap yang tu tau. Rupanya Kak Long aku cakap masa aku lari ke bawah tu, dia nampak benda bulat hitam terbang belakang aku. Dia cakap benda bulat hitam tu terbang belakang aku. Mesti baik dia cakap yang esok tu, bukannya masa jalan-jalan tu. Aku kata ya Allah itu, kalau aku terpandang lah belakang time tu masa tengah terbang, nyawa aku lah yang terbang kot. Benda tu terbang belakang aku. Aku tak perasan, lalu aku perasan. So dia, mungkin masa tu dia sebab tu dia demam. Lepas tu penambahan dia pula, dia kata mula dia kata orang hitam kan. Dia kata bila aku ingat balik kan dia macam tengkorak ngah. Kalau otak dia bila terbang belakang aku pula tu. Aku okey, itu je lah salah satu antara pengalaman seram yang aku nak share dengan korang. Aku nak pergi basuh dulu.